kedua kenyataan, suruh aku pula report SPRM. Nampak tak? Apa kebebalnya? Kau ketua pengarah, bos. Jangan dianggap kau orang pangkat besar. Kau boleh takutkan orang macam aku untuk dedahkan kegiatan bodoh anggota-anggota kau. Apa khabar semua? Wah, kita on the way ke Selayang nak hantar ikan. Order daripada sahabat kita di Selayang. Jadi macam itulah. Saya tak ada panjang-panjang sangat sebab kejap lagi kita nak turun ikan. Kita ada banyak kerja nak buat. Jadi kita nak cerita soal minta kawan-kawan share. Saya jarang minta kawan-kawan share. Sebab saya rasa tak perlu kot saya nak kena viral ke apa ke. Tapi kali ni saya minta kawan-kawan share posting video saya. Sebab kali ni Ketua Pengarah Immigration Malaysia minta saya laporkan kepada SPRM berkaitan dengan kebanjiran warga asing di Pasar Borong. Saya confused sebenarnya. Kegelisahan kita, keresahan kita berkenaan dengan warga asing ni, poinnya ialah kegagalan Immigration Malaysia menjalankan tanggungjawab dan tugasnya. Tetapi saya pula yang diminta melaporkan kepada SPRM kerana katanya berkenaan dengan rasuah lah, dengan rasuah. Saya tak faham, serius saya tak faham kenapa Ketua Pengarah SPRM minta saya pula laporkan kepada SPRM, sedangkan saya memanjangkan kisah warga asing yang menduduki Pasar Borong, yang menjadi taukir-taukir di sana, dan yang paling rare lah ialah mereka boleh mengugut kita pula, menghalau kita, sedangkan ini tanah tumpah darah kita. Saya bukan ekstremis kepada warga asing ataupun saya rasis, asobiah ke, tidak. Tapi saya cuma nak menyebut kepada immigration apabila keadaan hari ini sudah meruncing sangat dalam keadaan pandemik COVID-19 yang menggila, dengan kerajaan kita yang tak tahu apa nak buat. Sebab kerajaan hari ni kerajaan tebuk atap, kata Tun Dr. Mahathir. Jadi dia tak tahu apa nak buat. Jadi semuanya jadi kelam kabut. Waalaikumsalam sahabat-sahabat. Waalaikumsalam. Jadi semuanya jadi kelam kabut, tak tentu hala. Oleh itu hari ni kita menyuarakan keresahan kawan-kawan kita yang originalitinya warga negara Malaysia. Mereka tidak ada peluang untuk mencari pendapatan. Lalu mereka ada yang berniaga, ada yang menjual barang-barang di tepi jalan. Jadi mereka cari jalan macam mana nak dapatkan source of income dia orang sendiri. Tapi malangnya PBT kita hari ni jadi gila. Itu saya tak sebut lagi kisah-kisah lain. Saya sebut Pasar Borong dulu. Pengurusan Pasar Borong ni orang Melayu di bawah Perbadanan Kemajuan Pertanian Malaysia Selangor, PKPS. Macam mana PKPS tu boleh atur, boleh nampak, boleh buat buta ada warga asing yang berniaga di dalamnya tanpa dokumen, atau lebih mudah saya kata tanpa apa-apa dokumen yang membolehkan mereka berniaga. Saya nak tanya hari ni kepada PBT, terutamanya KPDNKK jugalah. Macam mana kita nak kira warga asing berniaga ni? Saya ada banyak ya. Saya sebabkan KP SPRM cabar saya cabar KP SPRM. Saya akan pastikan mereka buat banyak kerja. Saya nak tunjuk kepada mereka di mana lokasi-lokasi yang mereka buat buta. Tadi saya dihubungi sahabat-sahabat saya daripada Bukit Aman, daripada IPK Selangor, memberikan saya sedikit semangat dan menasihati saya kerana ini adalah kerja bahaya long, dia cakap. Serius, memang kerja bahaya. Kerana apa? Warga asing ni dia tak ada ketakutan untuk dia, kerana mereka boleh buat apa saja. Tikam lari. Mereka bukan terikat dengan undang-undang negara ni. Mereka boleh duduk di mana saja, dalam hutan dan sebagainya. Saya bukan anti warga asing, tuan-tuan. Kalau nak tengok macam saya cerita baru-baru ni, saya dan sahabat saya, kita di pasar kita sudah menderma atau bersedekah lebih 850 kilo ikan kembung je lah, kan? Kepada kongsi
Kerana saya dengar keluhan mereka hari-hari makan nasi je kan. Makan nasi, dia macam orang Indonesia ni makan nasi dengan Maggi lah. Jadi ada di kalangan mereka yang mengadu sebab kita ni pun rapat dengan mereka. Jadi kita pun tak sampai hati. Kita kata kita duit tak ada, nak beli beras, nak beli apa, kau orang carilah sumber lain. Tapi ikan tu aku bagi sikit-sikit. 850 kilo kita bagi saja. Sebab kita anggap itu zakat kita, sedekah kita pada insan yang dalam kesusahan. Walaupun mereka bukan warga negara, tapi untuk dalam Malaysia, warga negara kita, saya cerita sikit, kita ada sahabat-sahabat kita daripada NGO dan ada, kalau di tempat saya ni besok ya, sahabat kita order 30 ekor lagi ikan siakap untuk diberi kepada rumah-rumah yang majoritinya asnaf. Dia kata alah sedekah kembung. Tapi sahabat kita order 30 set untuk letak siakap dalamnya sebagai apa kata orang, nak menambah sedikitlah kelainan hari-hari makan kembung. Ceria sikitlah. Jadi jangan duk sembang pasal kita ni racist ataupun kita ni anti warga asing, tidak. Tapi yang itu siakap esok dah tu orang Malaysia lah kan. Cuma saya kata hari ni, apabila saya dicabar oleh Ketua Pengarah Immigration Malaysia, itu cabaran buat saya. Saya kena laporkan pula kepada SPRM tentang gejala rasuah yang melibatkan warga asing. Kesudahannya saya pula kena buat kerja. Saya ni peniaga pasar, orang kampung, dia ketua pengarah, punya ramai orang di bawah dia, saya pula nak kena report ke SPRM. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya pun tak faham lah. Inilah masalah negara kita hari ni. Bila penjawat awam tak tahu nak buat kerja, ambil gaji, pakai pangkat, tidur. Jangan anggap saya memprovokasi. Saya tidak memprovokasi. Sebab saya nak beritahu tuan-tuan, Malaysia ni undang-undangnya unik. Kebelakangan ni lah, kebelakangan ni sejak 2018 ke tak silap saya begitulah, kita hari ni tidak boleh mengadu. Apabila kita mengadu ke sesuatu kes, yang mengadu tu yang kena. Yang mengadu tu yang kena. Saya dah cakap daripada awal, saya sudah bersedia untuk dihadapkan, untuk dipanggil memberi keterangan. Saya dah tahu nanti polis akan panggil saya. Saya akan menghadap dengan immigration, dengan SPRM. Kesudahannya saya yang menjadi mangsa. Sebab itu hari ni ramai orang tidak berani mendedahkan kesalahan atau jenayah yang berlaku dalam kawasan dia, sebab kesudahannya dia yang susah. Macam saya cakap semalam pada sahabat saya, dia kata long betul lah KP. Saya cakap apa yang betulnya? Kalau KP SPRM orang yang ada otak, orang yang menggunakan kuasa dan source of machinery yang dia ada, dia patut jawab dengan baik. Contohnya, saya mention ataupun saya terima laporan yang dibuat oleh orang macam saya tadi, dan kita akan siasat. Contohnya ayat mudah, maka dia mengarahkan orang-orang di bawahnya pergi tengok pasal borong tu, betul ke budak tu cakap. Bukan keluar kenyataan suruh aku pula report SPRM. Nampak tak? Apa kebebalnya? Kau ketua pengarah bos, bukan kecil-kecil anak PTD. Kalau tak silap aku, dia daripada PTD tu. Jangan dianggap engkau orang pangkat besar, engkau boleh takutkan orang macam aku untuk dedahkan kegiatan bodoh anggota-anggota engkau. Dalam beberapa bulan ni, cuba lihat berapa banyak kaki tangan dia yang ditangkap rasuah. Cuba korek, baca paper, tekan Google. Jangan sombong bos. Kerana engkau ada pangkat, engkau ada kuasa, semata-mata engkau mempunyai kekuatan untuk menakutkan orang. Aku tak kisah kena kecam bos, aku dah biasa kena kecam. Bukan baru sekarang aku buat benda ni, cuma aku bercuti lama. Sebab itu bila ada orang kata minta tolong dengan NGO macam Semboyan, PPIM semua bantu aku nak beritahu kawan-kawan, aku adalah sebahagian daripada mereka. Kita langgar judi, kita langgar rumah urut, kita langgar pelacur, kita langgar kelab-kelab malam yang buka 24 jam kat KL tu. Kita dah lama buat. Cuma KP Immigration dia minta aku lapor SPRM. Aku dah lama buat, cuma kita bukan nak glamour bos. Kita bukan nak pergi letak gambar muka kita buat kerja, tak. Kadang-kadang kita letak, kadang-kadang tak letak. Sebab kita bukan nak bagi tahu semua orang apa benda kita buat hari-hari. Cuma ada masa kita nak bagi tahu bila benda tu nampak agak kritikal. Macam ni contohnya, kita nak KP SPRM, KP Immigration untuk ambil tindakan.
Dia pula suruh aku ambil lapor SPM. Kau bayangkan bila ketua pengarah yang cakap begitu, kau bayangkan bawah dia jadi apa? Bukan bawah dia bebal, dia bebal. Sebab kalau kita ada ketua yang bebal, macam mana anggota bawahan kita nak buat kerja, bos? Macam mana anggota kau nak buat kerja? Sebab itu, gaji dibezakan antara pegawai dan anggota bawah. Contoh macam aku, kerja peringkat gaji bawah, saya ulas. Macam kita, gaji peringkat bawah, contohnya anggota polis constable, gaji dia rendah, tapi gaji pegawai tinggi. Kenapa gaji pegawai tinggi? Sebab pegawai duduk dalam pejabat je gaji tinggi, sedangkan mereka ni berlari hulu kilit. Kerana bila dibayar gaji kau dengan begitu tinggi sampai ke tahap immigration punya ketua pengarah tak tahu berapa puluh ribu, supaya engkau boleh menggerakkan kau punya machinery ataupun anggota-anggota kau dengan arahan kau bersama tim kau itu untuk membantras jenayah. Bukan kau punya senang gaji belas ribu, puluh ribu dengan allowance ratus ribu, lepas tu kau suruh aku pula report SPRM. Sebab apa? Sebab kau dah biasa buat benda macam ni. Sebab apa? Kau anggap ini orang awam apa, bising lebih, kau ugut sikit dia senyap lah. Kita ni dalam bahaya tau. Kerajaan kita macam ini, anggota keselamatan yang melindungi kita sepatutnya lagi parah daripada kerajaan yang ada. Macam mana kita nak hidup dalam negara ni lagi? Aku pun tak tahu. Aku tidak anti warga asing. Aku ada justifikasi aku sendiri mengapa aku nak benda ni diselesaikan. Sekurang-kurangnya sedikitlah bergerak, 5% pun jadilah. Kalau nak ulas dia jadi panjang, aku akan buat satu ulasan panjang lepas aku berjumpa dengan kawan-kawan NGO aku, dan kita nak main habis-habisan nak tengok immigration duduk mana. Tuan-tuan, kawan-kawan, antara isu yang paling besar dalam negara ini ialah berkaitan dengan kebanjiran warga asing yang berdaftar ataupun halal. Siapa? Orang yang memegang kad UNHCR. Mereka kebal tau. Dia punya kebal ni kalah kita yang ada IC. Dia ini dilindungi oleh dilindungi oleh UNHCR, PBB. Dia boleh berada di negara kita tanpa dokumen, hanya memegang satu kad UNHCR. Dia boleh menjadi lebih kurang macam warga negara kita, bebas bergerak dan buat apa saja. Dan yang paling malang, bila kita usir dia, badan dunia ni yang akan kecam kita. Saya okey bos, saya okey. Saya cuma nak menegangkan, memang bahasa saya agak macam ni, agak macam bunyi nak bergaduh, tapi saya tak gaduh pun. Kalau yang sebelah saya ni bercakap lagi parah dari saya. Saya memang nampak nak gaduh, tapi saya baik orangnya, insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita hari ni ada concern tentang Rohingya ni. Kebanjiran dia ni hari ni tidak terkawal. Okey. Kita hari ni, tadi saya cakap dengan sahabat dari saya, Datuk Alim, daripada satu NGO yang pun sama dengan kedunsingan dia tentang keadaan ni. Rohingya ni hari ni, mereka adalah bangsa yang tertindas di negara dia, dibunuh oleh tentera junta Myanmar, dan mereka tak tahu nak ke mana. Mereka sebahagiannya lari ke Bangladesh, membina penempatan pelarian di sana. Sebahagiannya ada di India, sebahagiannya ada di Indonesia, tetapi yang ramainya ialah di Malaysia, selain Bangladesh lah yang border dia sebelah-sebelah. Tapi pengalaman kita berkaitan dengan Rohingya ni, kami sendiri adalah NGO yang kait rapat dengan Rohingya ni, kerana kami pergi sampai ke kamp pelarian. Sebab tu kita boleh cerita. Kita bukan zalim, kita bukan tidak mahu menolong bangsa seagama kita, tapi kita kena ingat juga, kalau kita nak tolong orang, jangan sampai rumah kita sendiri dalam keadaan bahaya. Contohnya hari ni, apabila kita biarkan mereka di sini, kita letakkan dia sini dan dia aman duduk di sini tau. Hidupnya hari ni tidak diancam bom, tidak diancam perut kena kerambit, tak diancam rogol. Tapi bila dia ada di sini, kita kena memikirkan macam mana strategi kita untuk mengawal pembiakan ni. Aku pakai bahasa pembiakan. Kalau di kamp pelarian, mereka boleh melahirkan lebih 70,000 orang dalam masa setahun tau. Untuk period pertama tahulah 3 bulan pertama untuk tahun tu dia boleh lahirkan 70,000. Kali dengan 4 kali kelahiran dalam masa setahun rotation, mereka boleh lahirkan lebih kurang 7 kali 4, 280,000.
Ini angka. Jadi kita tak katalah tak boleh mereka menetap di negara ini. Tapi apabila sebahagian mereka menjadi pengedar dadah, sebahagian daripada mereka menjadi samsing, ada yang dah jadi ayahanda pun ada. Betul tak betul? Betul. Tu ayahanda Long Tiger Rohingya bos. Dah tu berlagak. Dia taiko, dia boleh pergi serang pula orang kita. Ini yang aku kata hari ni, kita tidak menyerang mereka, kita nak menstrukturkan balik supaya keadaan ini terkawal. At least kita boleh head count berapa jumlah penempatan Rohingya di sini, berapa angkanya. Okey, dalam kawasan ini ada Myanmar, ada Bangladesh, ada Nepal, ada apa. Berapa angkanya? Supaya bila negara ni berlaku sesuatu rusuhan kaum ke apa ke, kita boleh segmentkan kawasan ni. Berapa nak hantar tentera di sini, berapa nak hantar polis di sini. Aku pula jadi macam Panglima Angkatan Tentera sudah nak mengaturkan keadaan begini. Aku bukan cakap lebih, tapi ini pengalaman aku. Jadi kalau KP Immigration rasa dengan semudah menyuruh aku melaporkan kepada SPRM menyelesaikan masalah ini, dia bodoh. Kita menyuarakan hal ni supaya orang yang ada otoriti macam dia, orang yang ada kuasa macam dia, boleh menggunakan machinery dia atau kekuatan dia, membuat risikan, membuat pemantauan, dan akhirnya memberikan satu laporan kepada kerajaan bahawa keadaan kita di Malaysia ni, warga asing terutamanya di kawasan Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Selangor ni kritikal. Macam mana aku nak cerita? Kalau lagi panjang aku cerita ni, korang pun pening. Banyak benda berkaitan dengan sumber makanan, berkaitan dengan ekonomi setempat dan macam-macam. Okey, sekarang ni kalau kita kata mereka dibenarkan bekerja, macam mana cara nak mendokumentkan mereka? Boleh, kita boleh beri mereka pekerja. Okey, korang didaftarkan. Okey, kilang ataupun pasar borong ambil orang ni bekerja, gaji begini. Boleh? Tapi tak boleh benarkan mereka berniaga. Kenapa? Mereka potong harga, potong kepala bos. Macam aku cerita, macam mana peniaga Rohingya boleh bertapak di pasar borong Selayang. Siapa yang ingat 10-15 tahun dulu, macam mana kita nampak di perjalanan di belakang NSK tu kan, di belakang tepi tu, kau nampak orang-orang yang duduk tepi jalan meletakkan tong kayu, tong polistrin, di atasnya ada 3 biji buah tomato. 3-4 biji tomato, ada sikit sayur bayam. Kau orang tahu tak dari mana barang tu? Dia kutip dalam tong sampah barang-barang yang dibuang oleh pasar borong yang tak boleh pakai. Tapi sebenarnya mereka bukan meniaga pada orang kita. Mereka jual barang tu pada orang dia sendiri. Dia dapat free bos. Kau beli tomato di pasar kata dia RM3, dia boleh jual 50 sen. Tapi apabila barang tu murah, orang kita tak nampak, orang kita tak tahu, orang kita pergi beli. Padahal barang tu dikutip dari tong sampah. Sebagai contoh, macam aku dalam tadi didedahkan, ada tempat ni aku tak mau cerita dulu lah. Tak apalah, ni next lah sebab aku nak masuk. Nanti bocor maklumat. Okey, tak apa, lupakan dulu, nanti aku cerita lain. Jadi macam mana mereka boleh berniaga semurah itu? Sebab mereka tak ada modal. Mereka tak perlukan modal. Mereka hanya perlu kutip barang dan jual. Akhirnya, daripada hasil jualan, mereka kumpul duit. Mereka boleh bina perniagaan mereka sendiri dengan menyewa tapak di dalam pasar borong. Itu cerita dia. Mereka ada modal, boleh mulakan perniagaan. Dan di situlah bermulanya kisah penguasaan mereka di tempat-tempat kita. Memang aku akui kesilapan ini adalah berpunca daripada orang kita sendiri, yang ini mungkin lihat ada peluang untuk dapatkan duit mudah. Tapi apa pun, lebih kurang ceritanya, kalau kita memantau keadaan ni, kita tidak akan jadi seteruk ini. Rohingya yang ada di pasar borong Selayang, dulunya berada di tepi jalan, hari ini sudah pun berada di dalam pasar borong, sudah memiliki lot-lot borong. Orang Melayu kita tak boleh bersaing bukan kerana mereka ni lemah atau mereka ni tak mampu berlawan atau apa, tapi mereka hari ini
Tak boleh lawan harga. Bila harga yang dia dapat, dia potong habis-habisan. Assalamualaikum Sajan. Ikan kembung tuan. Ikan kembung. Ikan-ikan je. Ikan kembung dengan bawal. Ngantor ke PPR Baiduri. Boleh ya, orang niaga sikit. Okay, Assalamualaikum Jan. Saya anggota polis. Kita hormat anggota polis. Mereka jaga jalan. Ini orang yang lagi kesian. COVID-19 naik macam peluru ke atas. Orang ni tak balik-balik daripada dulu sampai sekarang. Ini kita kata warga asing juga puncanya. Tak dia tak mengaku. Jadi kita balik tadi, macam mana orang di Pasar Borong tadi boleh menjadi sebahagian daripada komuniti besar dan menjadi tauke. Itu belum aku cerita aduan-aduan yang aku terima tipu timbang. Dia pergi beli, kita tengok timbang 8 kilo. Balik-balik dia sini bang, aku orang niaga. Aku ambil ikan katalah 1 tan. Kalau aku balik nak timbang setan tu lawak lah dia. Macam mana aku nak timbang sekilo ikan nak tahu betul ke setan. Tapi bila kau niaga, patutnya kau habis banyak ni barang, kau akan dapat duit banyak ni. Tapi kenapa perniagaan aku makin lama makin merosot? Sebab bila kau tengok dia timbang ni 200 kilo. Bila kau balik betul-betul timbang kau tinggal lagi 150 kilo, 170 kilo. Dia tipu timbang. Cuba periksa betul-betul. Ni lain pula KPDN-KK. Adakah timbang-timbang yang mereka gunakan dah dihantar ke KPDN-KK tanpa stiker? Tahu tak? Macam aku kena hantar timbang aku pergi KPDN-KK tanpa stiker. Adakah timbang dia ikut spek? Banyak bang, banyak perkara yang kita hari ni kalah kerana kita sendiri. Pertama, orang kita nak menipu timbang ni fikir 2 kali. Kita ni pun macam hidup pun tak macam orang Islam. Nama Islam tak macam orang Islam, macam aku lah. Orang lebih banyak kafir daripada Islamnya. Tapi aku tak sampai nak tipu timbang bang. Sirim, betul. Aku nasib baik aku punya PA ada kat sini. Aku tak sampai nak tipu timbang. Aku ingat Tuhan lagi. Hukum orang yang menipu timbangan tu teruk dalam neraka esok. Taklah aku ni bukan orang agama, tapi aku nak cakap, kita fikir juga kalau satu hari kita tangkap tipu timbang. Tapi orang dia tak fikir. Dia punya degil tak boleh buat bincang bos. Jadi hari ni banyak perkara yang membuatkan mereka ada kelebihan berniaga lawan kita. Kenapa mereka boleh potong harga? Lawak lah. Kita jual ikan sekilo RM10. Dia boleh jual ikan sekilo RM6. Padahal ikan tu datang dari sumber yang sama. Macam mana dia dapat murah? Ada pula cerita dia tentang kartel mereka yang berkumpul beli ikan dalam kuantiti yang besar, beli bot, sewa bot, pajak bot. Banyak lagi cerita. Yang hari ni aku cakap ini kepandaian mereka berniaga. Itu tak boleh lah kita nak cerita. Takkanlah kita nak benam semua orang kan. Tapi akhirnya aku nak tanya, dalam pada mereka berniaga dengan begitu hebat ni, mengutip ratusan juta ringgit setahun, berapa kerajaan dapat daripada hasilnya? Kalau KP SPM nak aku huraikan, daripada mereka menapak di sini dihalau dari negara mereka Myanmar, hingga mereka menjual sirih yang mereka kunyah, kemudian memiliki lot-lot perniagaan macam Pasar Borong, kedai-kedai di tempat mereka, kampung mereka ada kedai tau. Kedai mereka sendiri. Supportifnya orang mereka membeli di kedai mereka sendiri. Hinggalah mereka berjaya memiliki perniagaan besar dalam negara ni, tapi kerajaan kita tak dapat 1 sen pun duit dari dia. Dan kemudian negara ini boleh muflis, inflasi. Banyak bang. Aku bukan orang ekonomi, aku bukan orang agama, tapi aku boleh huraikan daripada mereka dihalau daripada negara mereka. Macam mana aku dulu pergi dengan kawan-kawan ke negara mereka, tengok perut terburai, tengok tangan putus, tengok lubang puki kena korek. Korang tak dah lalui belum? Aku dah lalui. Sebab kita orang yang NGO kami keluar negara bang. Aku tak banyak di sini sebab dalam Malaysia ada zakat, ada macam-macam. Tapi bila pandemik COVID ni melanda, kami banyak buat kerja dalam negara. Jadi kalau KP Immigration ingat kita ni macam rakyat biasa yang bodoh, boleh dibodoh-bodohkan, dia salah bos. Aku sebenarnya mengharapkan satu panggilan dia panggil aku datang untuk berbincang. Macam mana tuan nak selesaikan masalah ni? Bagus betul. Tapi dia kerana dah biasa dengan kaedah, alah nanti penat lah dia orang ni buat report esok, korang cancel je report dia. Macam mana kau nak pergi semalam, kau tahu tak? Berita tulis pun salah. Pasar Borong Selayang, aku kata Pasar Borong Selangor Seri Kembangan.
Macam mana kalau kau buat serbuan? Memang tak ada. Dia pun maki aku. Bodoh lah Long, mana ada orang kau? Memang tak ada tuan. Tuan pergi Selayang. Yang aku sebut Seri Kembangan. Kan bodoh namanya tu. Kita menjadi macam berkaitan dengan laporan. Tadi ada banyak yang cerita pasal laporan. Baca tajuk dulu bang. Aku baca tajuk, aku tak faham apa tu. Kalau abang tahu, kenapa abang tak report? Okey. Brother, macam aku cakap ada sahabat aku semalam, kalau aku tak report, dia tak pergi serbu lah. Aku dah report bos. Sebelum aku gila menyalak kat sini, aku dah report. Korang dia tak tahu. Tak adalah aku nak pergi beritahu satu perkara. Kalau dia tak report, dia taklah mention aku. Ketua pengarah mention kita ni hebat lah bos sebenarnya. Aku banggalah juga bila ketua pengarah nak mention nak tentang nama aku, budak peniaga pasar jual ikan ni. Ni sahabat kita tadi, kita dah report. Dia pun dah maklum dan mereka tengah pening sebab apa? Benda ni berkait rapat dengan anggota-anggota dia sendiri. Jadi macam aku kata tadi, ramai orang kita tak berani nak buat report kerana masalah birokrasi. Antaranya masalah jika mereka buat report, akhirnya mereka juga susah. Dipanggil sana, dipanggil sini, akhirnya dia jadi jam bos. Aku ni nak buat report, nak beritahu bahawa keadaan ni jenayah berlaku di sini. Tetapi soalan dia macam kita pula penjenayah. Itu yang aku kata hari ni ramai orang tak berani. Wak Ima, keadaan aku ada informer aku di kawasan tu, di kediaman tu sendiri, yang memberi aku beberapa kawasan, di mana kawasan Jalan Tikus dan sebagainya. Mereka kata-kata minta kita bantu mereka selesaikan masalah ni, tapi mereka tak berani ke depan. Kita faham, dan kita bukanlah berani. Aku pun takut. Tapi bila kita fikirkan, kalau semua orang takut, macam mana kita nak selesaikan masalah? Jadi apa yang aku buat hari ini, kita sekarang ni, aku dalam perjalanan nak hantar ikan ke Selayang, dan nak sampai dah kan. Lepas balik ni kami tutup pasar pukul 2. Sebab pasar kita boleh niaga sampai pukul 2 je. Lepas tu aku tadi sudah ada temu janji dengan sahabat NGO kita. Kita akan tubuhkan satu task force untuk menilai keadaan ni, sebab kita nak buat satu paperwork kepada kerajaan tentang bagaimana kita nak memantau kegiatan-kegiatan warga asing ni, supaya sekurang-kurangnya beberapa perkara kita dapat. Yang pertama ialah head count. Berapa jumlah mereka di sini, berapa yang berdaftar, berapa yang tak berdaftar, maksudnya yang kosong dan ada surat. Surat ni maksudnya ada dokumen macam kerja di tapak pembinaan, ada yang ada kerja di kedai-kedai runcit, yang dokumen perjalanan mereka pula berlainan, ada yang pelancong, ada yang apa, segmen kan. Jadi jumlah ni kita tahu. Kedua, hari ni berapa ramai di antara mereka ni yang pemegang kad UNHCR. Ini satu benda yang lain pula, berkaitan dengan kosong itu lain. UNHCR ni bidang lain, sebab dia tertakluk kepada undang-undang antarabangsa pula, kan. Jadi kita nak segmenkan. Saya minta hari ni, kejap lagi kita akan minta kawan-kawan NGO kita untuk buat satu task force yang diketuai oleh sesiapa pun tak apa, tapi saya cuma nak memantau perjalanan dan dia punya naratif berkenaan dengan perkara ni. Pertama, kita nak dapatkan dulu berapa jumlah mereka dan apakah akibat bila mereka banyak tanpa pemantauan. Kita nak bentang pada kerajaan, dan kita nak KP Immigration dipecat. Boleh. Sebab saya rasa dia tak layak jadi KP Immigration bila dia suruh saya pergi buat laporan SPRM, sedangkan perkara ini sepatutnya dia menyiasat perkara ini sedalam-dalamnya. Bos, dia baling macam tu je bos. Dia tulis itu, minta aku buat laporan SPRM. Uyo, gila kau. Kau datang mengadu, orang suruh balik. Faham tak apa yang aku rasa? Kalau kita buat report, kita pula yang banyak kerja. Betul, kita yang banyak kerja bang. Ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah kita koyak. Isi minyak pergi balai polis, bukan dekat-dekat. Kalau ni macam ni kan, kalau kena, kompon-kompon Seri Kembangan ya. Aku ni duduk Kuala Selangor. Kalau report dia ambil, mesti dia ke Seri Kembangan. Aku pula kena ulang-alik kena Seri Kembangan. Kena pula panggil aku hari Jumaat, kena tahan reman. Isnin belum tentu keluar. Kalau cuti umum Isnin, Selasa keluar bos. Itu bukan tak tambah. Banyak-banyak perkara yang menyusahkan. Aku faham, aku banyak kali kena dah. Tapi macam aku kata, hari ni kita nak minta rakyat, NGO bantu kita
untuk beri maklumat. Dan kita tolong selesaikan masalah ni. Kalau kerajaan dan pihak berkuasa tak boleh selesaikan. Malam kita ada pihak berkuasa yang ada baju, ada gaji bulan, tapi tak boleh selesaikan masalah. Maka kita nak bantu mereka, ajar mereka, tuan, ini warga asing, tuan kejap, IC bang? Tak ada. Dokumen ada? Tak ada. Ada pasport? Tak ada. Dia beritahu pula pada pegawai tadi, tuan, dia tak ada pasport. Okey. Apa undang-undang? Dia tanya kita, apa undang-undang? Undang-undang dia, ni pula akta sekian-sekian. Kita bacakan akta tu pada mereka, sebab mereka bongok. Kau gila ke? Aku kena baca akta immigration. Semalam aku disoal siasat pegawai dia. Aku pula kena cakap, oh dia macam ni, warga asing ni, kalau dia berniaga ni, lain pula dia punya akta. La ilaha illallah. Aku pula yang kena baca buku akta immigration. Gila ke? Baik kau bagi je gaji tu kat aku. Tak payah aku berniaga pasar macam orang bodoh. Aku bukan gila bang. Kawan-kawan, terima kasih bantu aku. Tolong share. Kita akan ada kisah panjang. Kau doakan. Aku cuma minta apa tau? Doakan aku sihat. Doakan aku ada kekuatan. Doakan aku selamat. Sebab benda ni risikonya besar sangat. Aku ni sekarang ni dah masuk dalam alam yang bukan alam kita. Kalau dalam bahasa yang kita orang selalu tengok, alam sebalik mata. Dia bukan alam ini. Jadi alam ni agak berbahaya. Kerana pertama, kita bermain dengan warga asing yang mereka tak takut dengan kita sebenarnya. Kedua, ialah mereka ini dilindungi oleh orang-orang yang berkuasa. Itu belum sebut gangsterism lagi ya. Jadi apa pun, aku cuma minta korang doakan aku je. Dan aku akan bawa benda ni panjang. Dan kau tengok aku bawa. Kita nak bongkarkan hari ni kegagalan immigration mengatur gerakkan anggota dia untuk membendung masalah warga asing dekat negara kita. Sekurang-kurangnya mereka ada dia pergi duduk 1000 pelacur. Ini biasa. Itu pun luar biasa sebenarnya. Setahun sekali 1000. Masuk paper beria. Yang lepas hari-hari. Aku bukan nak cakap aku pandai, tak. Tapi aku nak beritahu, ada kadang-kadang kita ni sudah sampai masanya untuk kita bersuara. Aku pun terima kasih sebab korang semua sokong aku. Bukan seronok. Seronok lah kolong. Orang kata kau, orang puji kau. Tidak, aku tidak makan puji bos. Puji bukan dapat duit pun. Kalau korang nak tolong aku, pergi pasar Setiap Alam beli ikan lah. Tolonglah aku. Banyak ikan aku dapat jual, badalah rezeki aku. Aku bukan minta korang puji aku, tak ada. Aku cuma nak kebantuan. Kalau yang berani, aku akan tubuhkan task force sama sahabat-sahabat NGO yang mereka akan lead kemudiannya. Kerana aku ada banyak kerja. Aku cuma akan feed mereka maklumat dan apa perlu dibuat. Biar mereka yang buat kerja. Kerana mereka ada link dengan JPM, mereka ada link dengan MKN, mereka ada link dengan jabatan-jabatan seperti KDN dan sebagainya. Jadi kita nak ni biar NGO yang buat. Kalau dah pihak berkuasa tak mampu, biar kita membuat. Jadi aku akan pakai balik baju NGO aku. Macam tu. Sebab kita rasa sangat sedih apabila kita ada satu jabatan ataupun macam mana cakap, agensi yang diberi kuasa untuk sesuatu hal seperti ni, tapi akhirnya mereka tak buat kerja. Aku tak kata semua. Macam semalam aku cerita dengan orang yang tanya aku, takkan kau nak lamsamkan semua? Kata lamsam ni bahasa pasarnya, atau kau nak rangkumkan semua? Tidak bang. Aku ada titik dakwat ataupun nila. Aku nak tanda satu zarah dalam sebaldi susu. Sebab tu orang panggil kerana nila titik rosak susu sebelahnya. Macam mana aku nak tanda titik tu? Adik aku terpaksa sebut semua. Bang, aku minta maaf pada kawan-kawan kita yang jujur, yang amanah dalam SPRM, yang jujur amanah dalam immigration, yang jujur amanah dalam PDRM, dan semua jabatan-jabatan yang berkait rapat dengan penguasaan. Aku minta maaf. Bapa aku arwahnya pun anggota polis, bapa saudara aku pun anggota polis, aku sendiri bekas tentera. Ramai kawan-kawan aku yang berimat dalam pasukan keselamatan. Mereka jujur, mereka baik, mereka amanah. Tapi ada 1-2 syaitan bertopeng manusia yang duduk dalam jabatan yang memang jenis kaki makan duit haram. Akibatnya semua orang akan dapat nama. Aku juga tak kata KP Immigration itu makan rasuah. Tapi aku nak cakap, engkau sebagai ketua pengarah kena nilai apa berlaku di suatu kawasan sampai kawasan itu menjadi lubuk warga asing yang akhirnya mereka menjadi gangster kat situ. Itu saja. Dan kalau kita semua buat kerja, insya-Allah makmur negara ni. Kita dalam keadaan susah. Aku nak tutup cerita ni
dengan kisah-kisah lain yang aku selit-selit. Contohnya semalam ada kisah viral berlaku 2 orang wanita bergaduh. Sampai satu orang penjual pokok leko terbalikkan laksa orang sebelah dia. Kadang-kadang tak masuk akal bang, nak niaga sebelah-sebelah bergaduh pasal apa? Laksa dengan kopok leko bukan benda sama. Tapi itulah aku nak beritahu, keadaan negara kita hari ni ada masalah mental rakyatnya kerana pandemik ini sendiri dan kekangan keuangan ekonomi yang begitu teruk. Kalau korang ingat, kalau korang tengok LAN Solo ataupun LAN Crystal LAN Solo. LAN Crystal lah aku tak berapa mengikuti, tapi LAN Solo kedainya diserang beberapa kali oleh PBT sampai disaman. Aku pun tengok, aku pun ikuti perkembangan LAN, dia punya penerangan, lori kontena parking, orang komplain dia ganggu lalu lintas sebagainya, datang pula MBSA. Sedangkan LAN tunjukkan macam aku tunjukkan dulu. LAN tunjukkan kedai-kedai lain elok aja berniaga, letak tayar apa kat depan jalan, tak ada pun ke MBSA nak saman ataupun majlis bandaran nak saman, majlis PBT nak saman. Tapi hari ini kegilaan PBT ialah menyerang orang Melayu yang berniaga di tepi jalan. Tapi peniaga seperti warga asing yang hari-hari makan duit rakyat kemudian bantau ke negara dia, korang tak usik. Sebab apa? Kau boleh ambil sayur free, kau boleh ambil ikan free, kan? Kau datang pakai baju, sehari 2, 3, 4 hari dia dah cam muka kau. Bos, lu angkat lah bos, ini kasih balik lah bos. Itu rasuah bodoh. Dia cerita dia. Banyak lagi cerita. Cerita terbaru ni LAN lah, LAN Solo yang hari-hari diserang oleh PBT. Dah sampai yang diserang oleh PBT dan hingga disaman. Itu benda yang tak masuk akal. Sedangkan kita ada banyak tempat yang boleh kita serang, yang boleh kita betulkan keadaan, yang boleh kita align balik dia punya apa macam mana susunan. Hanya kau masuk kampung Cina tu lagi. Ke sana. Jadi kita dah sampai ke lokasi aku nak hantar ikan aku. Terima kasih kerana mengikuti perkembangan aku. Dan aku akan setiap hari buat, InsyaAllah lah, sehari 2 kali ke, sehari sekali atau 2 hari 3 hari sekali, aku akan buat live berkenaan dengan status terkini apa yang aku gerakkan. Aku mohon doa kawan-kawan, kita nak betulkan sedikit masalah yang dibuat oleh warga asing dan pihak berkuasa. Kita bukan nak glamour, tapi kita nak sedikit pembetulan lah. Jangan semudah-mudah macam KP Immigration kata, suruh aku lapor pada SPRM. Macam mana aku nak lapor kalau korang makan rasuah? Lepas tu aku kena panggil ke hulu kilir soalan yang bodoh-bodoh, akhirnya tak ada bukti. Akhirnya aku yang kena. Lepas tu aku pula kena saman kerana aku memalukan jabatan. Aku dah pernah dipanggil banyak kali kerana aku memalukan jabatan, antaranya PDRM sendiri. Aku dah kena bos, sebab tu aku tahu. Dan aku tak heran. Aku cakap benda ni adalah untuk kebaikan. Kalau kau tak boleh terima, itu masalah kau. Kalau kau nak gunakan kuasa kau untuk benam aku, kita lawan. Aku bukan nak tunjuk something, tapi aku cakap aku orang biasa yang runsing tentang keadaan negara ni dengan aduan-aduan yang dibuat oleh orang-orang terhadap kepada aku. Sebab aku NGO yang ambil aduan. Dia Blok F belah sana. Aduan-aduan yang dibuat kepada aku, kalau aku tak ambil, orang kata aku pula makan rasuah. Tu belum aku cerita kedai judi lagi bos, yang bersepah kedai judi, buka ET-Mart, BT-Mart, apa menatang mat lah. Itu sebabnya aku cakap dengan kawan aku, dalam sikit hari kita ada modal, kita nak sewa sebiji kedai, kita nak buat situ top up judi online 24 hours. Biar aku tampal signboard kedai judi aku. Sebab hari ni perniagaan judi berselindung di sebalik kedai minimarket. Di sini boleh kan? Tadi kita tunggu sini kan? Boleh. Banyak lagi cerita. Kalau nak dihebahkan sana. Nak dihebahkan. Jadi panjang sangat cerita pun tak bagus. Korang nanti bosan dengan aku. Terima kasih kawan-kawan kerana menyokong perjuangan aku. Ini bukan untuk aku, bukan nak glamour, tapi untuk semua orang yang ada dalam negara ni hari ni. Kita tak boleh harapkan kerajaan nak bantu kita. Kita tak boleh harapkan PBT, tak boleh harapkan agensi nak bantu kita, kerana mereka tak peduli dengan nasib kita. Tapi hari ni kita nak mulakan balik dengan sebenarnya COVID yang melanda kita ni. Dia panggil norma baru. Hidup kita kena cara baru. Jadi kita kena dilindungi sama kita. Kita kena betulkan keadaan ni balik.
Bukan kita nak ambil tindakan atas diri kita. Kita nak engkau nak melawan orang pihak berkuasa pula, tidak. Tapi kita lihat pihak berkuasa tak mampu melaksanakan dia. Mereka hanya pandai pergi ambil duit dan balik, lepas tu pergi main judi, pergi bela betina, lepas tu happy enjoy, lepas tu pergi pau lagi. Ini betul, jangan cakap tak betul. Ini perkara betul, kan? Jadi itu saja daripada aku. Kalau macam biasa, kalau aku cakap ada yang terguris, terasa hati, aku minta maaf. Tak ada niat aku nak buat apa-apa, kan? Lawan kepala otak kau, gila report SPRM. Yang tadi tu yang sama, kan? Ini yang kita tahu, ini tak warga asing punya balaci, tak gangster warga asing punya pegang gangster, memang orang daripada SPRM. Memang orang daripada immigration. Jadi jangan risau sahabat, kita telah pun membuat laporan kepada SPRM. SPRM akan ikut kita dalam operasi kita. Jangan risau, relax saja. Kepada orang KP immigration, relax brother. Jangan stres, nanti kau kena darah tinggi. Jangan melata. Kau orang baru lagi, kan? Kita dah tahu nak susun kat mana, bos. Setakat nak jadi cyber trooper immigration ni, hentikanlah. Baru nak up ke kau orang pegang lot pasar. Kau orang ada lot pasar ke yang bagi warga asing ke? Yang kau melalak bagi nak gila ni kenapa? Kan? Dia dalam ramai-ramai ni ada 1-2 yang jadi balaci. Ni kadang-kadang dia tengok ni brother-brother yang pegang lot. Maaf cakap brother-brother yang pegang lot. Kedua, dia memang warga asing pun yang menikah dengan orang kita sini. Ketiga, memang balaci kepada KP immigration. So ini yang selebihnya budak immigration yang makan rasuah. Kalau budak ni immigration yang pakai baju tak makan rasuah, dia tak kacau aku. Jadi kalau kau orang makan cili, kau orang sendiri rasa pedas, kenapa pula aku yang nak kau salahkan? Itu saja, brother. Kita jumpa pada next live. Kita akan update dari semasa ke semasa. Mohon doa daripada kau orang. Terima kasih kerana menyokong aku. Aku doakan kau orang semua sihat, dilimpahi rezeki.